Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan tayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Yang saya hormati Tuan Imam, para muazzin, ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersyukur kepada Allah SWT di atas nikmat. Terutamanya tentu Allah masih memanjangkan usia kita sampai saat ini, dan Allah pertemukan kita pada malam ini untuk sama-sama kita mengambil faedah daripada kuliah maghrib yang pada giliran saya untuk menyampaikannya. Dan insya-Allah pada kuliah ini kita akan memulai memasuki kitab baru sesudah sebelum ini kita selesai mempelajari kitab yang bertajuk 1000 Amalan Sunnah dalam Keseharian Seorang Muslim. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitab itu ada di antaranya yang dapat kita amalkan. Dan ini di antara nikmat yang agung apabila Allah memberikan kita kemudahan, kelapangan dan kesungguhan untuk melakukan ilmu yang telah kita pelajari. Dan ini di antara tanda keberkahan ilmu, iaitu bermanfaatnya ilmu itu pada pemiliknya dengan dilorongkan dan dimudahkan oleh Allah untuk dia beramal dengannya. Kerana betapa banyak manusia yang berilmu tetapi tidak diberikan rezeki oleh Allah untuk beramal dengannya. Maka sungguh itu merupakan satu bentuk kerugian. Dan sekarang kita akan mempelajari kitab baru yang ada kaitan dengan kitab yang pertama, iaitu kitab yang bertajuk Amalan Pembuka Pintu Syurga, iaitu 62 Amalan Pembuka Pintu Syurga, yang merupakan kitab terjemahan daripada kitab Arab yang bertajuk Mujibatul Jannah fi Dhaw'is Sunnah, yang kemudian diterjemahkan dengan 62 Amalan Pembuka Pintu Syurga. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitab ini kita akan termotivasi, akan bersungguh untuk melakukan apa saja amal-amalan yang mana amalan-amalan itu memiliki keutamaan berbanding dengan amalan-amalan yang lain. Dan apa yang dipaparkan di dalam kitab ini, 62 amalan itu bukan sebagai pembatasan, kerana amalan itu tak terhitung banyaknya. Yang wajib dan diiringi dengan perkara yang sunat, sama ada yang berkaitan dengan hablum minallah ataupun yang berkaitan dengan hablum minan nas. Maka barang siapa yang berjalan pada dua jalan ini, sungguh itu merupakan perkara yang besar sekali nikmat dan faedah kepadanya. Baik, langsung saja kita memasuki kitab ini. Kita masuk terlebih dahulu pada mukadimah ataupun pengantar penerbit, rujuk pada muka surat 4 V1. Dia huruf Roman V1 di awal lagi. Jumpa Jumpa tak? Baik, di sini setelah diselesaikan mukadimah kitab ini, maka disebut amma ba', iaitu perpindahan tajuk. Disebut di sini, masuk syurga adalah dambaan setiap orang. Semua kita ini sangat berhajat kepada syurga. Dan memang Allah persiapkan syurga itu untuk orang-orang yang memenuhi syarat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Addatu ibadiyas salihin." Dijanjikan bagi orang-orang yang soleh itu syurga.
Bagaimana syurga itu? Nabi SAW sifatkan, mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Syurga itu mata tak pernah melihatnya, telinga tak pernah mendengarnya, hati tak pernah terlintas tentangnya. Kerana ia adalah urusan ghaib. Hanya Nabi SAW yang diperlihatkan kepadanya, iaitu gambaran panorama yang sangat mempersona syurga dan pandangan yang sangat mengerikan neraka. Dan Nabi SAW menyampaikan di antara perkara yang terperinci. Salah satunya adalah urusan syurga dan neraka. Dan Al-Quranul Karim berbicara banyak sekali terkait tentang syurga dan neraka secara terperinci. Jelas gambarannya. Bagaimana sifat-sifat syurga, bagaimana sifat-sifat neraka. Agar kita membuat persiapan yang betul dan tindakan yang benar. Jangan terjatuh ke dalam neraka. Kerana tak akan ada orang yang mampu untuk menghadapinya. Apatah lagi kalau dia dihumbankan, dia kekal selama-lamanya. Sebagaimana yang Allah sebut tentang nasib nanti orang-orang, iaitu orang-orang kafir yang terdiri daripada 3 golongan. Pasti mereka ini akan dihumbankan ke dalam neraka. Ya, sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98 ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang terdiri daripada orang Yahudi dan Nasara. Maknanya Yahudi dan Nasara ni siapa? Yang tidak mau beriman dengan kerasulan Nabi SAW. Mereka yang beriman dengan kerasulan Nabi SAW, mereka yang dahulu beriman dengan Nabi Musa AS, seluruh nabi-nabi, rasul-rasul Bani Israel, masuk syurga mereka. Ya. Dan orang-orang musyrik. Jadi 3 kelompok yang akan kekal di dalam neraka. Orang Yahudi, orang Nasara, dan orang-orang musyrik, iaitu orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan tak cukup dengan itu. Allah sebut mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk. Siapa yang sebut ini? Allah. Siapa yang memastikan ini? Kekal dalam neraka? Allah Ta'ala. Maka wajib kita sebut seperti mana yang Allah sebut. Adapun ahli syurga, mereka adalah orang yang paling beruntung. Apa syarat nak masuk syurga? Tak banyak. Hanya 2. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ila akhir ayat. Dan berilah kabar gembira, kata Allah Ta'ala. Kepada siapa? Pada orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Untuk mereka syurga. Ya, syurga. Mereka kekal selama-lama di dalamnya. Dan Allah sebut pelbagai nikmat yang akan diraih oleh ahli syurga. Namun syurga itu dagangan Allah yang sangat mahal harganya. Mahal sekali. Apa makna mahal sekali? Betapa tidak ia adalah puncak segala kenikmatan dan pesona. Bahkan pesonanya tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Saya dah sebut tadi. Walaupun Allah memaparkan dengan terang dan jelas. Di dalam Quran dan hadis, tak dapat juga kita nak bayangkan. Contoh disebut di dalam syurga itu. Ada 4 jenis sungai. Di antara sungai itu adalah sungai yang sungai susu. Putih, lebih putih daripada susu di dunia ini. Ada sungai arak. Ya, ada sungai madu. Ada sungai yang airnya tidak payau, tidak tawar. Ya, bagaimana sungai itu? Ya, wallahu a'lam. Tetapi Nabi SAW sebut, sungai itu daripada mana datangnya? Sungai itu datang daripada arasy Allah. Di bawahnya mengalir sungai yang masuk ke dalam syurga. Dan bila berbicara tentang syurga, Nabi SAW berpesan kepada umatnya. Iza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Bila kamu minta pada Allah, angkat tangan. Minta masuk syurga. Jangan kata minta masuk syurga saja. Khusus syurga apa nak masuk? Syurga apa? Kenapa kena minta syurga Firdaus? Nabi SAW bagi sebab. Fa innahu wasatal jannah wa a'dal jannah wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjara anhar anharul jannah. Jadi istimewanya syurga Firdaus ini kerana ia adalah syurga yang paling pertengahan. Syurga yang tertinggi. Ya. Di atasnya adalah arasy ar-Rahman. Dan daripadanya mengalir sungai-sungai ke dalam syurga. Ya. Baik, as-soal. Berapakah tingkatan syurga? Nak masuk syurga kan? Contoh soalan. Dalam syurga ni ada berapa tingkatan? Syurga tertinggi saya sebut dah. Syurga Firdaus. Tentulah ada lagi yang bawah-bawah dia. Sebab dia yang paling tinggi. Dan dia yang paling pertengahan. Jadi ada berapa tingkatan? Tahu atau tidak jawapannya? Atau saya tanya, saya jawab? Cepat. Menunggu jawapan.
ada 100 tingkatan. Quran sebut. Cuba bayang hadis ni. Yang tertinggi yang pertengahan. Boleh bayang tak syurga Firdaus tu bagaimana kedudukan dia? Para ulama memberikan contoh untuk memahami. Tertinggi kita faham, pertengahan bagaimana? Diperumpamakan seperti sebuah masjid. Kubah masjid di mana? Di tengah kan? Masjid sekarang dah berubah lah. Dulu tengah tu dia duduk. Ada kan masjid begitu? Dia tertinggi di atas sekali. Bukan menara masjid tu, kubah dia. Dia duduk tertinggi sekali, betul kan? Dan dia di tengah. Tu maksud dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rahimakumullah jami'an, sekarang sudah masanya. Jika kita ingin menjadi ahli syurga, dan kita tak sekali-kali ingin menjadi ahli neraka, kena wajibkan diri belajar tentang sifat-sifat syurga dan sifat-sifat neraka. Bagaimana nak belajar? Cara cepat, buka Quran. Lihat surah-surah yang berada di hujung terutamanya. Seperti surah Al-Waqi'ah umpamanya. Di situ Allah jelaskan 3 kelompok. 2 masuk syurga, 1 ke neraka. Allah terangkan apa contoh sifat-sifatnya itu. Kalau nak lebih mudah menghimpunkan seluruh ayat-ayat Al-Quran, belilah buku yang membicarakan tentang sifat syurga. Di antara buku yang bagus yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Buku yang sangat menakjubkan. Sehingga buku itu dirujuk oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ketika menceritakan tentang syurga dan neraka. Dan banyak lagi, saya bagi contoh. Buku itu pun dah diterjemahkan. Pastikan beli buku yang otentik, yang muktabar. Jangan asal beli. Khawatir nanti ada fakta-fakta yang tidak benar. Kerana di situ dipaparkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang telah diletakkan darjat kedudukan hadis-hadis tersebut. Baik. Jadi hendaklah kita berusaha bersungguh-sungguh memohon kepada Allah. Kerana itu jalan yang paling mudah. Minta masuk syurga. Dan dijauhkan oleh Allah daripada azab api neraka. Dia berjalan beriringan. Kerana sekali-kali tak akan sama ahli neraka dan ahli syurga. Dan ahli syurga mereka adalah orang yang beruntung. Sebab itu Allah sebut di beberapa ayat. Contoh. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Contoh. Tak akan sekali sama ahli neraka dan ahli syurga. Ahli syurga mereka adalah orang yang beruntung, berjaya. Dan barang siapa yang dijauhkan daripada azab api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sungguh dia adalah orang yang beruntung. Kena ingat, masuk syurga ni menerusi 2 jalan. Syarat yang pertama tadi iaitu nak masuk syurga mesti beriman, beramal soleh. Namun ada di antara orang yang beriman dan beramal soleh pun dihumbankan ke dalam neraka. Ahli masjid dihumbankan ke dalam neraka. Ahli kuliah ceramah siang malam pun dihumbankan ke dalam neraka. Ada tak seperti ini? Ada. Contoh dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW. Ini riwayat penjelasan secara makna. Nanti golongan yang pertama diadili di padang mahsyar adalah 3 kelompok. Mula-mula mereka akan didatangkan, dihadapkan di depan Allah. Yang pertama iaitu orang yang mati syahid. Yang kedua, hartawan lagi dermawan. Yang ketiga, ahli ilmu, ahli Quran. Ni 3 ni. Ni 3 amalan yang terbesar. Amalan yang paling sulit. Mati syahid. Kemuncak agama. Ra'sul amru. Ra'sul amru al-Islam. Wa abuduhu as-salah. Wazir watu sana. Wazir watu. Allah lupa depan. Tapi syahid fi sabilillah. Wazir watu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Pokok urusan adalah Islam. Syahadah. Tiang solat. Kemuncaknya adalah jihad. Tetapi ada orang yang zahirnya mati syahid dihumbankan ke dalam neraka. Ada orang yang dermawan. Kaya tapi dermawan. Kesana kemari dia berderma sama ada secara terang atau secara sembunyi. Ada orang mengajar siang dan malam. Jarang duduk di rumah. Habis usia mudanya belajar di pondok, di madrasah. Tak sempat nak menikmati masa kecil. Dah selesai belajar, berceramah sana sini, siang malam. Pandai baca Quran. Masya Allah. Sedap sekali. Tapi dihumbankan ke dalam neraka. Ni amal ni besar semuanya. Tu orang menuntut ilmu, orang mengajar. Bukan dia boleh mengajar terus. Habis masa budak mengaji. Hafal Quran. Berapa ribu kali baca. Kecil-kecil dah masuk sekolah. Tahfiz. Kecil-kecil dah masuk pondok.
Kawan-kawan lain semua bermain lagi. Lompat sana, lompat sini. Dia habis usia. Tak sempat nak menikmati. Bila dah besar, mengajar pula. Tak ada rehat. Besar tak malahnya? Besar. Berkorban masa budak-budak tu hilang nikmat. Tetapi nasibnya sangat sadis di hujungnya. Dihumban dalam neraka. Ya, diringkas Allah sebut semua nikmat yang dikurniakan. Dia mengaku ya semua nikmat itu. Nikmat ilmu pada orang yang menyampaikan ilmu. Pada ahlul Quran. Dan begitulah tadi. Lalu Allah kata apa? Bila dia mengatakan aku gunakan ini untuk berjihad. Aku guna untuk mengajar. Allah kata apa pada tiga kelompok ini? Kazab. Kamu berdusta. Kamu buat ini semuanya untuk mendapat pujian manusia. Inilah niat. Perkara yang paling sulit. Zahir nampak alim. Tapi dalam batin itu, dia yang mengetahuinya. Dan Allah maha mengetahui. Baik, kembali. Jadi, ya, orang yang beriman, ada di antara mereka yang dihumban dalam neraka. Dan tentunya yang diharapkan masuk syurga. Nah, bagaimana dihumban dalam neraka? Sebab tadi, ada yang dihumbankan kekal selama-lamanya. Ada yang dihumbankan untuk tempoh masa yang tertentu. Akhirnya masuk juga syurga. Tapi kita jangan pandang mudah. Tak apalah, yang penting masuk syurga walaupun humban neraka dulu. Ya, bila sebut begitu, silap-silap kekal selama-lamanya. Sebab apa? Sebab mempermain-mainkan Allah. Istihza. Dia anggap neraka tu benda kecil. Tak apalah masuk dulu. Dia hilang sifat takut pada Allah. Bila dia hilang sifat takut pada Allah, ya, maka khawatir, maka terbatal keislamannya. Baik, kembali. Cukup tak tu. Baik, seterusnya. Apabila melihat dan merasakannya, benar-benar luar biasa. Oleh kerana itu manusia tidak akan dapat membelinya dengan amal solehnya. Walau sebanyak apa pun. Ya, kerana amalnya tidak akan pernah sebanding dengannya. Tengok, ini menunjukkan betapa luas rahmat Allah. Amalan-amalan yang kita buat ini, kalau nak ditukar dengan syurga, tak padan. Langsung tak padan. Walaupun katakan, kita ni sepanjang usia, belum balik sampai mati, istiqomah taat pada Allah. Belum balik lagi dah solat 5 waktu. Di masjid pula. Jarang tinggal. Sampai mati. Puasa tak cukup dengan wajib. Puasa sunat lagi. Ya, solat tak cukup dengan 5 waktu wajib. Berjemaah lagi. Solat malam lagi dia. Solat sunat apa saja. Berzikir, Masya Allah. Zikir pagi, zikir petang. Aturan keseharian dia atur dengan pelbagai zikir sesuai dengan sunnah Nabi SAW yang kita belajar dalam 1000 amalan tu. Dia buat. Ya. Kira-kiranya orang paling bertakwa lah di atas muka bumi. Ya, katakan dia balik umur 15 tahun. Umur 60 tahun dia mati. Maknanya 45 tahun dia beramal. Sepenuhnya. Ni, nak cari orang macam ni ada tak? Sulit pun kan? Kita ambil contoh tu yang paling kira markah penuh lah dia ni. Tetapi, padan tak? Dia dapat syurga. Kalau diukur dengan amalan dia. Tak padan. Kenapa tak padan? Sebab dia beramal 45 tahun. Tapi dia dapat menduduki syurga berapa tahun? Selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Patutnya rumusnya 45 tahun di dunia. 45 tahun cukup lah. Ataupun bagilah ekstra. Ya, double bonus. Tak, ini kekal selama-lamanya. Cukup, di situ sudah. Itu belum ditinjau dari sisi amalan dia. Banyaknya kelumpungan sana sini. Solat, lupa. Tengah solat, jumpa kunci. Macam-macam lah. Ya, solat nak cepat. Kiaskanlah kepada lain. Banyak. Ini nak menunjukkan apa? Betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Jadi sebab itu di sini disebut, hanya kerana rahmat Allah sajalah seseorang hamba dapat masuk ke dalamnya. Sebagaimana hal itu dinyatakan dalam hadis Nabi SAW seperti berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang itu akan masuk syurga. Ya, dengan amalannya. Dia masuk syurga itu bukan sebab amalan. Lalu qalu, para sahabat tanya Nabi SAW, wala anta ya Rasulullah, engkau juga ke ya Rasulullah? Engkau pun masuk syurga bukan sebab amalan engkau ke? Ya, qala wala ana, ya aku juga termasuk. Illa an yataghammadiyani Allahu minhu bi rahmatin wa fadlin wa wada'a yadahu ala ra'si. Nabi SAW sebut, ya termasuk aku juga. Jadi tidak pula engkau, ya Rasulullah, tidak pula aku. Hanya saja. Ni sebab dia kenapa masuk syurga. Allah mencurahkan rahmat.
dan kurnianya kepadaku. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atas kepalanya. Nanya apa? Beratnya urusan ini. Betapa besarnya rahmat Allah. Kalau bukan kerana rahmat Allah, tak masuk syurga kita semuanya. Kalau bukan rahmat Allah, tak dapat hidayah kita ni menjadi seorang Muslim. Barangkali lahir daripada keluarga kafir. Kafir sepanjang usia sampai mati. Begitu yang terjadi pada orang kafir. Betul kan? Ini nikmat. Besar tak rahmat Allah? Besar. Sebab itu kita kena bersyukur selalu pada Allah. Apa bukti kita syukur? Mesti ada 5 rukun. Baru dinamakan syukur yang sempurna. Yang pertama, puji kepada yang memberi nikmat. Alhamdulillah ya Allah. Ada aku di kuliah pada hari ini. Syukur engkau pilih dan tetapkan hati aku untuk duduk dalam kuliah. Walaupun tadi banyaknya desakan supaya balik. Contoh kan. Betapa banyak orang syukur nikmat itu. Syukur ya Allah aku menikmati duduk dalam surau ini. Tenang ya Allah. Ya, syukur hari ini ya Allah orang peringatkan aku tentang syurga dan neraka. Termotivasi meningkat keimanan untuk melakukan ketaatan. Ini ciri orang yang sentiasa bersyukur pada Allah. Dia puji Allah. Cuba tengok Al-Quran. Allah ajar kita. Mula-mula dimulai dengan surah apa? Fatihah. Ayat apa mula-mula? Puji pada Allah, betul? Alhamdulillah. Nabi Adam AS, ketika Allah selesai menciptakannya, kemudian perkara pertama yang dibuat oleh Adam AS apa? Bersin. Segera dia puji Allah. Alhamdulillah. Nampak? Tu perbuatan pertama, ucapan pertama di dalam syurga. Kita hendaklah puji Allah Ta'ala. Yang kedua, akui segala nikmat itu daripada Allah. Bukan di atas kebijaksanaan, kepandaian, kehebatan kita. Macam contoh kita meruqyah orang. Hui, ustaz power. Orang lain dah saya jumpa 10 orang dah. Datang ustaz baca bismillah, Fatihah saja. Sembuh sakit saya. Tu penyakit. Tu penyakit. Tu namanya istidraj. Siap. Banyak manusia jatuh ke sini. Padahal sembuh atau tidak sembuh bukan hak kita. Bukan hebat kita, bukan. Bukan sebab surah Fatihah tu, bukan. Kerana siapa? Rahmat Allah. Tu terkadang kita pelik. Para sahabat dulu, ruqyahnya ringkas saja. Tak macam para roki di zaman ini. Berpeluh dia, bukan pesakit tu yang peluh. Dia tu yang peluh. Kadang berjam-jam. Baca surah itu, baca surah ini, baca surah ini. Lah dia yang kesurupan. Balik mengigau mimpi yang bukan-bukan. Nampak? Para sahabat, mudah aja. Baca Fatihah. Sembuh. Satu orang daripada satu kaum yang kena penyakit ekstrim, gila. Gila ekstrim. Gila ekstrim, gila ekstrim. Maksudnya gila yang tahap puncak. Kena ikat tangan kaki. Sahabat tu baca Fatihah saja. Sembuh. Satu lagi yang disengat. Betul kan? Ini ringkas saja tu. Jadi kalau belajar ilmu ruqyah dalam buku-buku je dijelaskan hal ini. Tak apa, tuan. Nabi SAW ajar pada kita. Ruqyah. Tak perlu berhajat pada orang. Kalau tuan-tuan sakit, tuan-tuan buat apa? Mencari ustaz, betul kan? Padahal kita lah ustaz. Boleh. Ya. Saya bagi contoh. Betapa banyak manusia meninggalkan sunnah Nabi SAW. Padahal dia boleh buat. Tuan-tuan, kalau kita sakit badan. Sakit di mana-mana anggota tubuh badan. Nak buat apa? Sakit pinggang, sakit perut. Kena sengat. Nak buat apa? Pergi hospital. Tapi nak pergi hospital tu barangkali lewat lambat. Nak pergi ke hospital Kelang, lambat. Silap mati dalam perjalanan. Apa nak buat apa? Nabi ajar kita ruqyah. Pegang tempat sakit ni. Baca. 3 kali bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir 7 kali. Kata Nabi SAW, maka dia akan disembuhkan oleh Allah. Tapi kita tak percaya, tak yakin. Itu yang tak jadi. Sebab kita bukan bergantung pada Allah. Asy-Syafi' kita bergantung pada baca tadi. Bila kita baca tak mustajab, tu kita cari orang lain. Padahal orang lain tu sakit juga dia. Sakit juga dia. Pergi hospital juga. Sebab apa? Inilah dia iman. Tauhid kita kepada Allah. Bergantung pada Allah kurang. Sebab tu para sahabat, mereka memiliki iman yang sempurna. Menghampiri kesempurnaan. Kerana mereka tahu bergantung kepada Allah. Tengoklah dalam peperangan. Semua peperangan tentera Islam, minoriti. Lawan dengan musuh Islam, semua majoriti. Betul kan? Perang Badar, 300. Seberkekurangan. Lawan dengan tentera kafir musyrikin tu, lengkap.
1,000 lebih tenteranya. Peperangan yang lebih besar daripada itu ke depan. Seperti peperangan nak lawan Hercules. 3,000 saya tentera Islam. Nak lawan 200,000. Allah berikan kemenangan. Bila terpenuhi syaratnya apa? Tauhid. Benar tauhid mereka bergantung sepenuhnya pada Allah, tidak kepada makhluk. Peperangan Badar, Allah turunkan para malaikat. Ikut berperang dan memancung musuh-musuh dan memotong jari-jari mereka. Disebut dalam Quran. Tu. Tapi bila kita bergantung kepada makhluk, lebih besar bergantung pada Allah. Cuba lihat. Allah uji kita dengan sakit, bukan mesti kita segera sembuh, betul kan? Bahkan kalau tak sembuh itu, satu keistimewaan. Dia ampunkan dosa-dosa. Allah nak bagi dia panjang sikit. Sebagaimana Allah uji Nabi apa? Nabi Ayub alaihi salam. Rasul. Berapa lama sakitnya Nabi Ayub alaihi salam ni? 18 tahun. Sehingga semua orang meninggalkan hartanya habis semua. Jadi miskin. Isteri yang taat jaga suaminya. Bagaimana Allah nak menyembuhkannya? Allah sebut Nabi Ayub alaihi salam ni seorang hamba yang bersyukur, seorang yang sabar. Mudah saja Allah nak menyembuhkan sakitnya. Sebab Allah yang mendatangkan sakit nak uji sejauh mana kamu bertahan. Apa kata Allah pada Nabi Ayub AS? Urkur birijlik. Hentak kaki kamu di tanah. Air dingin yang keluar itu minum dan mandi. Sembuh serta-merta. Nampak? Allah. Jadi kalau kita bergantung pada Allah, Allah uji dengan sakit, kita bersabar. Redha. Dan cari jalan yang sesuai dengan aturan syariat. Jangan keluar daripada aturan itu. Ya, kalau keluar nanti sembuh tapi istidraj. Apa faedah? Berdosa lagi. Kita rasa sihat, segar. Tapi kita terkeluar daripada rahmat Allah. Ini penting. Rahmat Allah ni penting. Kena faham. Sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik, mari contoh. Ya. Jadi, akan tetapi, untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala tersebut, diperlukan amal soleh yang banyak. Yang dapat memancing turunnya rahmat itu kepada pelakunya. Ini bagaimana kita nak mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Ya. Sebab apa? Sebab kalau kita baca dalam Quran, ada ayat menyatakan kita masuk syurga sebab amal. Tapi Nabi SAW kata bukan amal. Macam mana ni? Berlawanan. Lalu Ibnu Katsir rahimahullah, tengok dia sebut ni. Ketika menafsirkan ayat watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Memang kita baca hadis, kita baca Quran, majority menyebutkan apa yang kita perbuat itu semua dapat syurga sebab amal. Dapat amal. Disebabkan amal kita masuk syurga. Macam mana nak gabung dua ni? Satu sebab rahmat bukan amal, tapi Quran sebut tentang amal. Di sini para ulama menjelaskan. Ya. Jadi dalam Quran disebut, dan itulah syurga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dulu kamu kerjakan. Lalu Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah berkata dalam kitab tafsirnya, mengenai tafsir ayat tersebut. Apa makna ni? Thumma qila lahum ala wajhi tafadduli wal imtinan. Ya, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'mad. Ai a'malukum as-salihah kanat sababan. Ni sebab ni. Disyumuli rahmatillahi iyyakum. Fa'innahu la yudkhilu ahadan amaluhul jannah. Walakin bifadlin minallahi wa rahmatih. Ni bijaknya para ulama, tajamnya. Mereka memahami. Ya, dalil-dalil yang bertentangan seolah-olahnya, tapi dapat dijamak dan dikompromikan. Kemudian dapatlah kesimpulan yang tepat. Ya, kemudian dikatakan pada mereka, penghuni syurga dengan nada memberi kurnia dan kemurahan. Dan itulah syurga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dulu kamu kerjakan. Nanti ahli syurga masuk syurga, Allah sebut, inilah syurga untuk kamu. Sebab apa kamu masuk syurga? Sebab amal yang kamu buat. Jadi maksud di sini apa? Disebabkan amal-amal soleh yang kita buat itulah yang menjadi sebab turunnya limpahan rahmat Allah kepada kamu. Kerana amal seseorang tidak akan dapat memasukkannya ke dalam syurga, akan tetapi dikarenakan kurnia Allah dan rahmatnya. Jadi maksudnya begini. Apabila kita melaksanakan amal-amal dan amal itu Allah perintahkan. Memang kewajipan kita sebagai hamba adalah melaksanakan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia supaya mereka itu tak lain dan tak bukan untuk apa? Beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu telah ditetapkan oleh Allah bagaimana caranya, jenisnya, bilangannya dan pelbagai lagi. Aturannya semua telah ditetapkan oleh Allah. Tak ada satu pun yang Nabi SAW tak jelaskan. Nak berzikir, ada lafaznya, ada waktunya, ada bilangannya, ada caranya. Contoh. Ada zikir yang muqayyad, ada zikir yang mutlak. Zikir yang muqayyad diikat contoh dengan solat 5 waktu. Selepas itu zikirnya seperti itu. Ada zikir muqayyad diikat dengan waktu, pagi dan petang. Pagi zikirnya seperti ini. Nabi SAW ajar dah kita, jangan tak buat. Banyak orang tak buat, dia ganti dengan zikir bikinannya sendiri. Atau guru-gurunya, atas nama guru-gurunya. Sungguh menakjubkan penyimpangan ini.
Padahal Nabi SAW ajar, suruh buat, kita tak buat. Kita pergi ganti. Macam mana kita nak dapat syafaat Nabi SAW di negeri akhirat. Sebab itu Imam Nawawi rahimahullah ajar kita. Tulis kitab Al-Azkar. Zikir pagi, zikir petang. Zikir hujan turun, zikir hujan berhenti. Zikir hujan terlebih berhenti. Supaya apa? Supaya kita berjalan mengikut sunnah Nabi SAW. Sebab itu Imam Nawawi rahimahullah ni sungguh menakjubkan. Allah beri keistimewaan. Menghidupkan sunnah. 3 kitabnya. Barang siapa yang berjalan dengannya, sungguh dia telah menghampiri seluruh sunnah-sunnah Nabi SAW. Yang pertama, kitab Al-Azkar. Untuk kita atur keseharian kita. Kitab 1000 amalan sehari semalam tu adalah ringkasan-ringkasan yang diambil di pelbagai tempat daripada kitab Al-Azkar. Tu pun kita tak buat. Bayang betapa penyakitnya kita. Yang kedua adalah kitab, iaitu Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Nak memiliki akhlak yang mulia, baca kitab tu. Amalkan. Ya. Ada lagi kitab-kitab lain. Ni, pelajari. Ya. 3 perkara wajib ada pada kita. Akidah, ibadah dan akhlak. Lihat contoh. Ulama dalam mazhab Syafi'i ini memang dia ke depan. Ya, sangat menakjubkan. Seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengarang kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Mencapai keinginan menerusi dalil-dalil hukum. Diawali dengan fiqhul ibadah, fiqhut taharah, dan diakhiri tu semua kitab fiqh berdasarkan hadis-hadis. Ya, bab fiqh, fiqh jinayat, fiqh munakahat, fiqh muamalat, fiqh tentang hamba dan berbagai lagi. Hujungnya Ibnu Hajar tutup dengan apa? Kitabul Jami'. Bab bagaimana nak berakhlak, berzikir, berdoa. Nampak? Tak guna. Kita ni ahli ibadah. Bagus sekali hubungan dengan Allah. Tapi tak berakhlak. Tu. Sebab apa? Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga 2 jurusan ini. Ibadah dan akhlak. Tak banyak orang yang soleh. Banyak penzahirannya. Tapi akhlaknya buruk dengan orang. Kasar lisannya. Buruk sangka selalu dengan orang. Menggosip, memfitnah, merendah-rendahkan orang. Dan pelbagai lagi, tak terhitung. Nabi SAW pernah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksarin nasa al-jannah. Soalan kedua, an-nar. Ya Rasulullah, apa perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga? Faqal, taqwallah wa husnul khuluq. Tengok para ulama, tajam tak? Awalnya adalah ibadah, ketakwaan, tutup dengan akhlak. 2 yang paling penyebab paling ramai ahli syurga ni, iaitu bertakwa kepada Allah, menjadi hamba Allah, menunaikan hak Allah. Yang kedua adalah menunaikan hak sesama manusia, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kemudian ditanya apa pula perkara yang paling banyak penyebabnya masuknya manusia ke dalam neraka ni? Faqal al-famu wal faraj. Ni, mulut ni. Dan kemaluan, perzinaan. Hari ini zamannya betul kan? Perzinaan berleluasa. Mulut tak ada zip. Mulut pula dibantu dengan tulisan. Tengok pengomentar. Ya, isu apa-apa tengok dia komentar. Oh, negara Islam tak bantu orang Palestin. Tak guna. 1 sen pun tak ada nilai. Mana kau tahu dia tak ada bantu? Tak dapat dosa tu. Kau duduk negara tu ke? Ya, jadi Perdana Menteri situ ke? Jadi ahli kabinet ke? Mudah sekali manusia menulis. Kemudian disebarkan oleh orang lain. Tengok-tengok fitnah. Dia pun tak tahu. Betapa banyak negara-negara tersebut bantu. Takkan nak perlu diisytihar. Ingat ni kaedah orang Arab sebut. Tuan rumah lebih tahu tentang urusan rumah berbanding dengan kita. Betul kan? Negara Arab-Arab tu dia lebih tahu urusan dia tu. Kita Malaysia ni duduk jauh. Jangan. Ya, lisan kita menyebabkan dosa. Sebab itu, sebab apa? Penghuni neraka ni ramai disebabkan lisan. Sebab apa? Sebab ditambah zaman sekarang ni apa? Orang mati mewarisi dosa jariah. Bukan pahala jariah. Sepatutnya sedekahun jariah, ilmun yantafa'u bih, waladun soleh yad'ulah. Tak, dia mewarisi dosa jariah. Di mana dosa jariah dia yang paling banyak? Ucapan dan tulisan. Tu dia duk komentar dalam Facebook, dalam kuliah orang. Dia tulis itu. Rupanya fitnah semua. Dia dah mati lah. 20 tahun mati. Facebook dia hidup tak? Hidup Orang sebar pula. Hui tuan-tuan, macam mana nak selamat tu? Siapa nak batalkan Facebook kita? Kita matilah. Azan Ya. Saya berhenti. Saya sambung sikit lagi. Ni mukadimah. Boleh sambung lepas Isyak? Ke ada program apa-apa?
Ada problem apa-apa tak? Tak ada Kau pergi kenduri ke nak pergi mana? Tak Kalau tak ada saya sambung. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung sedikit lagi mukadimah. Bismillah. Bismillah. Subhanallah. Wala Allahumma salli ya Allah. Allah Allah. Ashhadu 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 Allah. لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم رب هذه Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sambung sedikit lagi mukadimah kitab ini. Baik, seterusnya ya, amal apa sajakah yang berpotensi mengundang turunnya rahmat Allah kepada pelakunya sehingga dia dimasukkan ke dalam syurganya? Berapakah banyaknya?
Ya, jadi disebut ya sebagai jawapannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kami menerbitkan sebuah risalah kecil atau buku kecil yang berjudul 62 Amalan Pembuka Pintu Syurga, yang merupakan terjemahan daripada kitab aslinya Mujibatul Jannah fi Daw'is Sunnah. Ya, di bawah neraca As-Sunnah. Jadi daripada tajuk itu memberikan ya faedah bahawa kitab ini, apa yang dipaparkan 62 amalan tersebut adalah diambil daripada sumber yang otentik, sumber yang boleh dipertanggungjawabkan, iaitu yang diambil daripada Al-Quranul Karim tentunya, dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Dan inilah dasar agama. Kerana itulah yang diperintahkan. Baik, buka muka surat 1, mukadimah. Lompat saja ke situ. Jadi disebut di sini, buku ini berisi kumpulan hadis-hadis yang menjelaskan tentang amal-amal yang akan menghantarkan seseorang, menyampaikan seseorang ke syurga. Ya. Jadi penulis kitab ini, penulis kitab ini adalah Syekh Dr. Abdullah bin Ali Al-Ju'aishin. Ya. Hafizahullah Ta'ala menyebutkan beberapa hal terkait tentang buku yang akan kita pelajari ini. Yang pertama, buku ini mengandungi amalan-amalan yang telah ditetapkan oleh hadis sebagai penyebab seorang masuk syurga. Jadi apa-apa amalan yang disebut oleh Nabi SAW, pelakunya dijanjikan oleh Allah dengan syurga. Mudah-mudahan. Tapi kita nak kata pasti, sebab seseorang itu diukur dengan bukan hanya pada zohir. Ya, sebab itu kalau ada orang yang meninggal umpamanya, dia meninggal dalam keadaan zohirnya husnul khatimah. Meninggal ketika datang ke masjid atau balik ke masjid. Ya, itu jelas, betul kan? Meninggal ketika tengah duduk kuliah, tengah dengar ingat lena, rupanya lena selama-lamanya. Jadi bila orang sebut meninggal dah haji tu, di mana dia meninggal? Ketika dengar kuliah. Ingatkan dia tidur, rupanya meninggal. Masya Allah, meninggal dalam keadaan yang terbaik, di tempat yang terbaik, pada waktu yang terbaik. Ketika mendengar kuliah, di dalam rumah Allah. Dan mudah-mudahan dengan kematiannya itu, termasuk tanda-tanda husnul khatimah, mudah-mudahan dia dianugerahi syurga. Tapi kita tak boleh kata, ya dia masuk syurga. Tak boleh. Sebab ada orang kata begitu. Beruntunglah anak-anak syurga. Mereka mati syahid, terbakar tahfiz mereka. Tak boleh. Beruntunglah orang-orang yang mati syahid, mempertahankan agama di Palestin. Ahli syurga mereka. Tak boleh. Mudah-mudahan mereka mendapat janji Allah masuk syurga. Sebab apa? Sebab apa? Tak boleh kata ta'yin dia ahli syurga. Tak boleh. Kenapa? Kenapa dengan soalan ni? Sebab kita tak tahu apa yang ada di batinnya. Tadi kan sebut hadis 3 tu. Orang mati syahid, hartawan yang dermawan, ahli ilmu, ahli kuliah, zahir, ahli syurga, betul kan? Tapi ahli neraka. Sebab apa? Batin dia tu. Tapi kita sangka baik, mudah-mudahan Allah kurniakan syurga sebagaimana pengakhirannya nampak secara zahir dalam keadaan amal soleh. Boleh faham? Jadi jangan kita ta'yin, tetapkan dia ahli syurga, dia ahli neraka. Tak boleh. Kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Nabi SAW, dia ahli syurga, dia ahli neraka, maka wajib kita kata. Contoh tadi, Quran sebut, orang kafir, Yahudi, Nasara, musyrik, masuk neraka. Kita tak boleh kata, tak boleh kita kata ahli neraka. Mana dah tahu dia mati ni ahli syurga. Tak. Itu pasti. Abu Jahal, pasti tak dia ahli neraka? Fir'aun, pasti tak dia ahli neraka? Pasti kan? Tak tahu, mana tahu kok Fir'aun tu dalam hati dia beriman. Tak. Quran dah sebut begitu. Ya. Boleh tak kita kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an dan seterusnya para sahabat ahli syurga? Masuk syurga mereka, boleh tak? Kenapa boleh? Kerana Nabi SAW sebut Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah dan seterusnya. Boleh tak kita kata Khadijah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha, Maryam binti Imran dan juga Asyah bintu Muzahim masuk syurga, boleh tak? Sebab apa boleh? Sebab Nabi SAW sebut afdalu nisa'i ahli jannah, 4 orang ni. Maka wajib. Tak boleh kita kata belum tentu, tak tahu. Tak boleh. Boleh faham? Apatah orang di zaman kita tak boleh kita takyinkan siapa dia, tok guru ke, pak kiai ke, tok imam ke. Kita harap mudah-mudahan dia mendapat janji Allah menjadi ahli syurga. Nak takyin tak boleh. Ni Imam At-Tahawi rahimahullah sebut dalam kitab dia. Dalam syarah dalam akidah At-Tahawiyah. Kita tidak mentakyinkan, menentukan seorang itu ahli syurga atau ahli neraka melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ni kaedah. Jadi tak boleh sebut anak-anak syurga lah, bagai-bagai tak boleh. Sebab kita tak tahu. Zohirnya, nampak seperti itu, tapi batinnya Allah Maha mengetahui. Baik. Yang kedua,
Dalam syariat telah ditetapkan bahawa syurga akan dimasuki atas dasar rahmat Allah. Ya, amal semata-mata tidak akan menghantarkan seseorang ke syurga. Tapi amal itu penyebab dapatnya rahmat Allah. Maka dengan itu Allah berikan syurga. Tu yang kedua kaedah. Yang ketiga, kata pengarang ini, untuk memperolehi balasan berupa syurga, ya, yang didapati melalui sebab-sebab ini, maka amal tersebut, ya, harus didasarkan kepada keimanan. Maknanya apa? Setiap amal yang kita buat mesti didasari, ya, dengan keikhlasan. Amal sebaik apa pun kalau tidak didasari oleh keimanan, maknanya dia mesti seorang Muslim. Orang kafir ada tak lebih baik daripada kita? Ada. Ada kan? Bahkan amal-amal dia lebih baik daripada kita. Muamalah dia sesama manusia, memang menakjubkan lah. Ya, akhlak pun bagus. Kebersihan dia lebih bersih daripada kita. Tapi amal-amal itu bermanfaat tak untuk dia di negeri akhirat? Tak. Dia cuma bermanfaat di dunia. Allah balas dia setimpal dengan apa yang dia buat. Sebab tu orang-orang kafir tu nikmat banyak. Kaya, ya, dan pelbagai lagi. Ya, cerdas. Sebab Allah dah balas dia di dunia. Kita, Allah tangguh di negeri akhirat. Sebab itu Allah sebut, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni penjara bagi orang beriman, tapi syurga bagi orang kafir. Jadi janganlah duk berlumba bersaing dengan orang kafir dari sisi pencapaian dunia. Tak payah. Ya. Sebab tu Allah ajar kita zuhud dan qanaah. Kalau keluar daripada aturan itu, kita akan lupa urusan akhirat. Dan itu yang berlaku. Siang malam sibuk dengan urusan dunia. Tahu-tahu mati. Apa yang ditinggal langsung tak bermanfaat. Berebut pula anak-anak yang ditinggalkan itu. Betul kan? Banyak manusia lalai. Sebab tu kena diperingatkan. Tempat yang paling ampuh untuk diperingatkan orang yang lalai, duduk dalam kuliah. Tapi tempat ni paling sulit untuk orang ramai. Tempat yang paling ramai orang, tempat yang orang lara, lupa. Di mana? Pasar malam. Ramai tak? Maghrib pun penuh. Muazzin panggil dah. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Tetap melakukan jual beli. Bahkan tak solat. Kalau solat pun tepi kedai dia tu. Express punya solat. Punya cepat. Sekejap lagi nak layan orang nak beli. Nampak? Betapa Allah uji orang-orang yang memberikan nikmat seperti itu. Kaya dia, nikmat, banyak duit, tak pernah rasa cukup. Bila ada sifat dunia tak pernah cukup, percayalah. Dia sedang menuju ke arah, ya, musibah. Allah lalaikan dia. Akhirnya dia jauh daripada rumah Allah. Dan banyak manusia boleh bersabar dengan kesulitan dan kepayahan, kemiskinan, tapi mereka hilang kesabaran bila diuji dengan kesenangan. Sebab itu Nabi SAW ingatkan secara makna, aku tak khawatir umat aku diuji dengan kefakiran. Tapi aku khawatir bila di dunia dibuka untuk mereka. Dan itulah yang berlaku. Ya, umat Islam di zaman sekarang kena penyakit apa? Hubud dunia. Nak sambung. Wa qarihatul maut. Cinta dunia, takut mati. Cinta dunia, sayangnya kepada dunia. Baik, yang terakhir, yang keempat. Kata penyusun Hafizahullah Ta'ala. Keberagaman maupun banyaknya amalan pembuka pintu syurga ini merupakan salah satu bentuk rahmat Allah kepada hamba-Nya. Daripada 62 amalan yang dipaparkan ni, bukan semua boleh kita buat. Betul kan? Ada orang, ya, dia baik hubungannya dengan manusia. Rajin bersedekah, rajin senyum, baik lisannya. Tapi solat malam dia tak boleh bangun. Dia bangun pun ketika subuh, muazzin mengumandangkan azan baru terkejut. Datang masuk solat subuh pagi-pagi, merah biji-biji mata. Nampak? Ada kawan seperti itu. Dia sisi itu Allah tak bagi. Tapi Allah bagi sisi ini. Mana kelebihan dia nanti di sini. Ada orang yang Allah bagi dia keistimewaan, ahli Quran. Rajin baca Quran. Ya. Tapi solat sunat pula dia hilang. Jadi setiap kurnia Allah tu tak sama. Ya, ini perkara yang sunat, tuan-tuan. Tapi perkara wajib tak ada pilihan. Semua orang wajib. Menuntut ilmu wajib atau sunat? Kenapa tak datang? Kenapa datang hujung-hujung nak solat isyak? Kenapa tak bertunggu lepas maghrib tadi? Mencari apa di luar, di balik rumah? Mencari apa? Jawab sendiri. Itu soalan. Soalan untuk dipersiapkan di hadapan Allah. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tak akan berganjak kaki anak Adam sehingga dia tanya 4 perkara. Salah satu ilmu. Allah bagi umur, kamu buat apa? Umur aku bagi nikmat. Kawan kamu semua dah mati lah. Kamu masih hidup saat ini. Betul kan? Dah 70, 80 masih hidup dia. Buat apa? Macam mana nak jawab? Cukup dekat tu. Ni sama-sama kita ni. Muhasabah. Saya pun sama.
Ya, bukan kata pada tuan-tuan tak. Sama-sama saling ingat mengingat. Ya. Jadi banyak amalan. Supaya amalan-amalan ini bila kita tahu, oh, kita tak pandang ringan. Ya. Ada amalan yang mudah sekali. Masuk syurga dia akibat. Contoh. Ya. Cukup baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Sekali ya. Lepas subuh, itu nama zikir pagi. Atau lepas asar, zikir petang. Baca tu Allahumma anta rabbi. Kalau dia mati di antara dua waktu tu, Allah ampun dosa masuk syurga. Tapi nak buat ni sulit tu kan. Walaupun dia hafal, dia tak buat juga. Tu Allah tak bagi. Mana sulit masuk syurga tu, dah dihalang yang tu. Tapi Allah bagi pula yang lain. Barang siapa yang baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kalau dia mati. Ni doa zikir ni dibaca zikir pagi petang dan zikir setiap dengar azan. Tadi dengar tak saya baca? Ada 5 sunnah yang saya baca. Banyak orang hanya 3 saja. Jawab azan, baca doa Allahumma rabbaha zid'ati tamah tu selesai. Padahal ada 3 lagi. Selepas dengar azan, jawab azan, yang kedua baca apa? Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiga, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Yang keempat, selawat pada Nabi SAW. Yang kelima, baru baca doa mohon wasilah untuk Nabi SAW. Nanti kita akan dapat syafaat. 5 ni semua memiliki keutamaan. Kesimpulannya diampun dosa masuk syurga. Tak baca. Dah ajar dah 1000 amalan. Dah baca. Nampak? Tu saya baca kuat-kuat tu bagi tuan-tuan dengar. Tapi tak baca kan? Ada yang baca? Kenapa tak baca? Sebab dia datang kuliah pakai pendekatan 5D. Datang, duduk, diam, dengar, kemudian dengku. Ataupun datang, duduk, tak diam, memang cakap. Dengar. Sebab tu kalau di pondok dia ajar apa? 5D, jangan ada 1D. Datang, duduk, diam, dengar, dobit. Tulis. Yang kitab dah ada kan? Tapi kitab masjid punya. Kitab masjid punya pun tulis lah. Itu sebab tu saya selalu ulang. Kalau kita datang kuliah, belilah kitab. Kitab ni pahala banyak kan? Sebab nanti dia jadi saksi di akhirat. Betul kan? Oh, kasut mahal boleh beli. Topi keledar mahal boleh beli. Full face lagi. Ni kitab ni. Berapa ringgit je? Belilah. Dapat pahala. Boleh catat. Balik boleh hafal. Boleh baca hafal. Nampak? Tu hidayah saya sebut lah. Betapa berharganya, betapa nikmatnya Allah bagi hidayah. Tak semua dapat, rugi. Yang dapat, untung. Untung banyak ni. Ni timbang amalan dia nanti. Berat sekali. Duduk syurga tertinggi paling atas. Yang tak ada tu duduk bawah sekali. Best tak? Tak apa ustaz, yang penting masuk syurga. Bagi buah tu habis tak boleh nak tolong dah lah. Macam tuan-tuan lah masuk hotel. Ya, tuan-tuan dapat hotel bajet. Kawan pula hotel 7 bintang. Mana istimewa? Dengki tak? 7 bintang kau. Bukan special. Makan dihantar. Ada makan pagi, makan petang, makan malam. Yang hotel bajet, kau pergilah sendiri cari makan. Tu dunia, perut dapat bayang. Syurga tu macam tu. Tak sama. Itu hanya mendekatkan pemahaman. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, marilah sama-sama kita bersungguh-sungguh membuat persiapan amal. Nak masuk syurga yang terbaik. Lazimilah 2 perkara ni. Kita lelaki ni. Lazimi 2. Lawan. Solat 5 waktu di surau. Tuan-tuan karya sini. Ya, datang. Yang kedua, duduk dalam kuliah. Siapa pun yang mengajar, pasti ada satu manfaat yang tuan-tuan dapat. Betul kan? Tak semua dapat satu. Barangkali asbab satu itulah Allah pandang dengan rahmatnya masuk syurga. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Mudah akan datang, bawa kitab. Kitab surau dah ada. Tapi kalau dah habis dah, 20 ni, yang lain tak ada kitab, saya denda. Denda apa? Saya akan tanya. Tanya soalan. Belajar, kita kena ubah ni. Bawa kitab. Ni ustaz bawa kitab. Semua ustaz-ustaz mengajar sini ada kitab kan? Ada ke tidak? Ke ustaz tu dengan kangkung yang mengajar begini? Ada? Tak kan? Majoriti ada kitab kan? Sekarang ni tuan-tuan yang ustaz ke? Ustaz tu yang ustaz. Ustaz tak bawa kitab? Boleh. InsyaAllah dia boleh salah. Betul kan? Tanyalah ustaz-ustaz kat sini. Ya, itulah dia kaedah adab dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Minta maaf tuan-tuan kalau terkasar tapi tak ada niat lain melainkan untuk kebaikan. Kenapa Allah sebut dalam surah As-Sajdah? Bila kita dah kembali pada alam barzah, Allah sebut, farji' na'mal salihah inna muqinun. Betul kan? Ya Allah, maka kembalikanlah kami ya Allah sesaat. Dalam ayat ini sebut sesaat, sekejap kami nak beramal. Sekarang sudah kami menyaksikan. No, it's too late already. Your regret not accepted. Tu bahasa Arab sebut. Dah terlewat dah.
Banyak dah peringatan dah dibagi. Ahli neraka ni tuan-tuan, bila mereka masuk ke neraka, penjaga pintu neraka buka pintu tu, welcome greeting dia, dia tanya. Dia takjub, dia hairan. Tak pernahkah ada orang yang diutuskan kepada kamu untuk beri peringatan? Sampai tega sekali ni kamu nak masuk neraka ni. Tak pernah ada ke? Tu. Tak pernah ada ke kuliah tempat kamu ni? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada, kenapa tak duduk? Tu nak jawab macam mana? Penghuni syurga nikmat. Ya, para malaikat buka pintu, bagi salam. Assalamualaikum pada ahli syurga. Wallahu a'lam. InsyaAllah, kuliah akan dapat kita masuk amalan yang pertama, iaitu sebab masuk syurga, mengucapkan 2 kalimah syahadah dan beramal sesuai dengan tuntutan kandungannya. Minta maaf tuan-tuan mudah-mudahan bermanfaat. Istiqomahlah datang kuliah, setiap kuliah ustaz yang ceramah tu ada manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.